Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi perbahasan tentang li'an. Okey, wa nazran uh, li'anna ithbata dhalika bishuhudi au bil wathaiki la yakuna maisuran. Jadi memandangkan untuk nak membuktikan tentang satu anak tersebut dengan saksi. Sebab saksi zina ni dia kena ada 4 orang. Dan memang sukarlah kita nak dapat buktikan perkara ni untuk 4 orang berada melihat dengan cukup syarat zina yang kalau kita lihat dalam bab zina ni nampak seperti keris masuk ke dalam sarung dia. Memang sukarlah untuk melihat perkara ini. Ataupun biwathaik, dengan apa benda ni, dengan dokumen-dokumen. Perkara ni bukanlah mudah. Faqad haddada syari', maka dengan itu syarak kita telah menetapkan kalimatin bi'ainiha, maksudnya satu ungkapan yang tertentu. Liman yuridu an yab'uda an nafsihi nisbata hadzal maulud lahu, maksudnya bagi orang yang nak menjauhkan daripada dirinya nasab anak tersebut kepadanya. Kemudian waliman yuridu an yub'ida an nafsihi arul mar'ati fajirah allati turidu an tulsiqahu bihi, dan juga dia bagi orang yang mahu nak menjauhkan daripada dirinya perkara aib wanita penzina yang mahu nak menempelkan perbuatan tersebut, kandungan tersebut kepada dirinya, kan? Sebab ni mungkin berlaku, ialah kalau dalam konteks dulu pun memang ramai ada orang bekerja, bermusafir, pergi lama-lama meninggalkan isteri dia, kemudian isteri tersebut dia berzina. Ataupun dalam konteks sekarang ni pun sama juga. Okey, walaupun bukanlah meninggalkan isteri tempoh yang lama, tapi ada perbuatan zina tersebut. Okey, wa idza tayaqqana rajulun anna hadzal mauluda laysa lahu, bahawa dia tu yakin bahawa anak itu bukanlah miliknya, bukan daripada benih dia. Ali annahu lam yamas tilka mar'ah allati anjabathu, bahawa contohnya dia tidak mensetubuhi isterinya itu yang telah melahirkan anak itu. Au idza wulida hadzal maulud kamilan ba'da muddatil hamli taqillu an 6 ashhurin min aqli rajul nikahu ala tilka mar'ah, ataupun dilahirkan anak itu dengan sempurna, cukup sempurna, selepas daripada tempoh kehamilan sekurang-kurangnya 6 bulan daripada akad nikah lelaki tersebut dengan perempuan itu. Maksudnya dia akad nikah, lepas tu tak sampai 6 bulan lahirlah baby tersebut. Jadi menimbulkan satu keraguan bahawa ini adalah bukan daripada benih dia. Kena pula baby tersebut baby yang sempurna, cukup masak, baby yang sempurna. Maka di sini timbul keraguan bahawa ini, dia menimbulkan keraguan bahawa ini adalah bukan daripada benih dia, kan? Kerana kurang daripada tempoh sekurang-kurang mengandung itu 6 bulan. Kena pula lahir sempurna, lahir soalan cukup bulan. Okey, fa innahu yajibu alaihi, maka di sini wajib ke atas dia menafikan nasab anak itu melalui jalan li'an. Okey. Jadi al-aslu fi bayan ahkam li'an qalu ta'ala. Asal kepada li'an itu adalah dipetik daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat berapa ni? 6 hingga 9, kan? Walladzina yarbuna azwajahum walam yakun lahum syuhada'u illa anfusuhum fashahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas sadiqin. Maksudnya orang-orang yang menuduh isterinya itu berzina dan mereka ni tidak mempunyai saksi. Tak mesti saksi, melainkan diri sendiri je. Maksudnya dia balik rumah nampak isteri dia berzina. Jadi nak bawa orang saksi ni bukanlah satu perkara yang mudah dan menjadi satu pakatan. Tak boleh, kan? Jadi apa perlu dibuat? Maka hendaklah orang suami tersebut dia bersumpah 4 kali sumpah dengan Allah bahawa dia itu benar terhadap tuduhannya itu. Kemudian wal khamisatu, dan sumpah yang kelima, anna la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin. Maknanya bahawa laknat Allah kena atas dirinya jikalau dia itu berbohong, kan? Jadi ini adalah bila dia menyebut sumpah sebanyak 4
4 kali sumpah yang kata dia tu benar terhadap tuduhan dia isteri itu berzina. Kemudian yang kelima, bahawa laknat Allah kena atas dirinya jikalau dia itu berbohong, maka gugurlah daripada dirinya had qazaf. Kemudian وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْأَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Kemudian apabila suami itu telah bersumpah dengan 5 kali sumpah tersebut, maka dalam keadaan ini tertanggunglah ke atas diri isteri tersebut had zina. Kan? Jadi kalau dia nak menggugurkan hak zina tersebut pada diri dia, maka dia pula bersumpah. Sebab tu Allah sebut wa yadra'u anha adab. Maksudnya hendaklah kamu menggugurkan daripada isi tersebut hukuman hak zina, bahawa kalau dia bersumpah 4 kali sumpah dengan nama Allah, bahawa suami itu daripada pembohong, daripada golongan yang berbohong. Maksudnya tuduhan suami tersebut adalah tuduhan bohong. Kemudian wal khamisata, dan sumpah yang kelima, bahawa kemurkaan Allah itu kena atas diri dia jikalau lah suami itu dia benar terhadap tuduhannya itu. Okey, jadi itu adalah sumpah yang dilakukan oleh dua pihak. Pertama, sumpah daripada lelaki yang menuduh isteri itu berzina. Kemudian apabila suami telah bersumpah, maka tertanggung atas diri isteri had zina. Kan? Had zina ni kita tahu maksudnya kalau orang berkahwin dia rejam sampai mati. Jadi kalau isteri pula bersumpah 4 kali sumpah, dia kata suami itu berbohong, dan yang kelima, kemurkaan Allah kena atas dirinya jikalau dia tu benar, maka dalam bila isteri itu sebab bersumpah, apa yang berlaku? Di sini dia kata wa ba'da an yafragha az-zawju wa zawjatu min al-mula'anah. Maksudnya apabila telah selesai suami dan isteri daripada melakukan sumpah li'an, kama ja'at fi hadhihi al-ayatil bayyinat, sebagaimana yang datang dalam ayat yang jelas ini, kan, ayat yang sangat jelas ini, fa innahuma yahrumani lil abadi ala ba'dihima. Maka di sini mereka berdua jadi haram. Haram selama-lamanya lil abad. Haram selama-lamanya, kan, ala ba'dihima. Maksudnya mereka lepas pada ni mereka tak boleh menikah semula walaupun macam mana sekalipun. Okey, wa yasqutu hadduz zina aniz zaujah, dan gugurlah hak zina daripada isteri bi antula'ina zaujaha, kalau dia juga dia melakukan li'an terhadap suami dia, kama warada fi ayatis sabiqah, semana yang telah datang dalam ayat yang tadi. Maksudnya yang telah Ustaz sebut tadilah. Okey, idza kana bainahuma waladun, jika sekiranya ada di kalangan mereka ni anak, maksudnya lahir kesan daripada zina isteri tersebut ada anak. Kemudian wa arada zauju ayyan finna nasabahu, dan suami mahu menafikan nasab anak tersebut daripada dirinya, fa innahu yaqulu li zaujatihi asyhadu billah bi anni minas sadiqin fima ramaitu bihi zaujati minaz zina wa hadzal waladu minaz zina wa laysa minni. Maksudnya aku bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya aku adalah benar terhadap sesungguhnya aku ni benar terhadap apa yang aku tuduh isteriku itu daripada perbuatan zina, dan anak itu adalah daripada zina, bukan daripada benih aku. Wa yukarrir hadhihi syahadata 4 marrat. Dia ulang-ulang, maksudnya penyiasat ini sebanyak 4 kali. Wa fil khamisati, dan yang kelimanya, anna la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin, dan Allah kena atasnya jikalau dia itu berbohong. Okey. Dan seterusnya an-nafyu fauriyun. Penafian anak ni dilakukan dengan segera, ay annahu yata'ayyanu 'ala zawji an yubadira ila nafi an-nasabi fawra 'ilmihi bihi an tariqil li'an illa bi'udhrin. Maksudnya nafi anak ni dia kena lakukan segera. Maksudnya wajib atas suami dia bersegera menafikan nasab anak tersebut dengan semata-mata dia tahu lahirnya anak itu melalui cara li'an. Bila tahu anak tu lahir, maka dia pun dia tahu bahawa berlakunya mengandung ataupun lahir itu dia kena li'an. Illa bi'udhrin, melainkan kalau ada uzur. Uzur ni alasannya apa? Kayatihi khabar, seperti datangnya khabar, cerita tentang kelahiran tersebut. Fayasbir hatta sabah, maka dia bersabar sehingga sampai ke pagi. Au yatihi khabar fi waqtin tuqam fi salah, sampai khabar kelahiran tersebut pada waktu didirikan solat al-jamaah.
fayuaddi salata awalan, maka tunaikan solat dululah. Au an yakuna ja'ian, ataupun masa tu sedang lapar, fayakulu awalan, maka makan dulu, summa yubadiru ila li'an, kemudian barulah dia pergi li'an, wa nafi nasab bil walad ba'da dhalika, kemudian dia menafikan nasab anak tersebut, nasab anak selepas pada itu. Jadi wa ta'khiru zawj li nafi nasab bil maulud duna udhrun yubtilu nafya nasabi. Maksudnya kalau suami melewat-lewatkan perbuatan menafikan nasab anak tanpa sebarang keuzuran, tanpa sebarang alasan yang sebenarnya kita sebutkan tadi, membatalkan nafi nasab. Maksudnya dia tak boleh dah nafi nasab. Contohnya lepas anak tu lahir, duduk biar tak ada buat apa. Ataupun sekarang ni kita panggil daftar anak lagi, kan orang pun dah bagi tahniah, dia pun macam tak ada cakap apa-apa. Kemudian lepas bulan, 2 bulan lepas, 3 bulan lepas pada tu baru nak nafi. Kalau ikut hukum di sini, maka dia tak boleh dah berbuat demikian. Jadi anak tu dikira anak dia lah. Dari segi zahir tu dikira anak dia. Dia kena layan anak tersebut. Anak tersebut berhak mendapat hak-hak dia sebagai seorang anak. Jadi kerana kita tahu nasab ni penting sebenarnya. Jadi salahnya syarak ni dia nak bagi peluang lah supaya anak tersebut ada nasab. Kalau nak menafi nasab, nafi segera, tak boleh tangguh-tangguh. Ni kalau ikut apa yang disebut dalam mazhab Syafi'i. Okey. Wa inda Abi Hanifah, tapi kalau ikut pendapat Imam Abu Hanifah, ju'ila taqdiru muddati li nafi nasabi mufawwadan ila ra'il qadi. Manakala Imam Abu Hanifah menjadikan penetapan tempoh untuk nafi nasab ni diserahkan kepada pandangan hakim. Kerana li'anna nafiyan waladi atau adam nafihi, kerana nak nafi nasab anak ataupun tak nak nafi ni, yahtaju ila tafkir, kena berfikir sebenarnya. Wa tarawi, kena bertenang, kena cermat, qabla iqdami alaihi, sebelum lelaki tersebut ataupun si suami tersebut nak melaksanakan li'an. Kerana ini adalah perkara besar, jadi tak boleh tergapah. Jadi kena bagi berfikir dan tempoh yang munasabah. Rubbama yanfi nasabahu wa huwa minhu, kerana boleh jadi dia akan menafikan nasab budak tersebut, tiba-tiba anak tu memang daripada benih dia. Au yang tarif bihi wa huwa laysa minhu, ataupun dia mengaku anak tersebut anak dia, sedangkan anak itu bukan daripada benih dia. Jadi wakilahuma la yahillu syar'an, dua-dua ni tidak boleh berlaku. Wala hadha, jadi berdasarkan pada perkara ini, la budda min i'ta' zawj muddatan yufakkiru fiha wa yutarawwa. Jadi berdasarkan pada perkara ini, terdapat tidak kena diberikan kepada suami satu tempoh untuk dia berfikir padanya dan dia membuat satu perancangan yang tidak tergopah-gafah, kena bertenang. Kerana benda ni benda besar. Dan nafi anak ni bukan satu benda kecil. Kan? Jadi oleh kerana itu, kena berfikir panjang. Wahadi muddah, tempoh ini dia kata takhtalifu bi ikhtilafi al-ashkhasi wal ahwal. Jadi tempoh ini berbeza mengikut perbezaan individu dan juga keadaan. Kerana hukum ini bukan semua orang tahu sekarang ni. Kalau kita tanya, bukan semua tahu. Kalau ikut dalam mazhab Syafi'i dekat negara kita yang diamalkan ini, bukan semua orang tahu bahawa nafi ni kena segera. Kerana benda ni benda besar, mungkin berfikir panjang, barulah pergi ke mahkamah contohnya. Jadi fala yumkinu tahdidu zamanin yutabbaqu binisbati li jami'il afradi wal halat. Maka tidak boleh kita nak tetapkan masa yang tertentu untuk dipraktikkan kepada semua individu dan semua keadaan. Kan? Fayajibu tafwidhu dhalika al-qadi, maka diserahkan kepada hakim ataupun mahkamah. Dia nak terima ke tak nak terima. Kan? Mungkin kalau dalam masa 2-3 bulan dalam konteks sekarang ni, mungkin bagi mahkamah kalau dia nak terima, mungkin selepas 3 bulan lahir, barulah lelaki tersebut pergi ke mahkamah. Dia dah rasa puas hati dah, dia nak nafi. Mungkin bagi kalau mahkamah kata dia nak terima, dia boleh terima. Kan? Itu terserahlah kepada mahkamah untuk nak menentukan perkara ini. Kerana ini adalah satu maklumat yang sangat halus, yang sangat detail, yang bukan semua orang tahu. Okay, nanti kita berhenti setakat ni, kita sambung kepada klik yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.